Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersama dengan saya kali ini Cikgu Norawaidah binti Rahmat, Guru Pustakaan dan Media dari Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk dalam siri perkongsian ilmu pengurusan pusat sumber sekolah yang dianjurkan oleh Sektor Sumber Teknologi Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Tajuk siri pada kali ini ialah video berinformatif untuk pusat sumber sekolah. Okey, kita lihat dahulu definisi video dan juga informatif. Video berasal daripada bahasa Latin yang bermaksud saya lihat. Video boleh didefinisikan sebagai teknologi memproses isyarat elektronik bagi menghasilkan gambar yang bergerak. Informatif pula bermaksud mengandungi, iaitu memberikan maklumat, keterangan dan sebagainya yang berguna kepada penonton. Dalam konteks video berinformatif bagi pusat sumber sekolah. Video yang berinformatif adalah video yang dapat mendidik penonton mengenai topik tertentu yang berkaitan dengan projek ataupun jenama anda. Jadi, untuk kali ini, jenama ataupun projek kita adalah berkaitan dengan pusat sumber sekolah. Apakah ciri-ciri kandungan video yang berinformatif? Ada dua ciri yang ditekankan bagi menghasilkan video yang berinformatif, iaitu mempunyai data, nombor, carta, fakta dan maklumat. Selain daripada itu, video yang dihasilkan juga disarankan mempunyai rangkaian video dan mempunyai topik ataupun biasanya kita panggil sebagai playlist lah. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut selepas ini. Apakah kebaikan video berinformatif? Okey. Ada 5 kebaikan yang disenaraikan di sini, iaitu yang pertama, pengekalan yang lebih tinggi. Lebih banyak video informatif yang dihasilkan oleh pusat sumber, lebih banyak sharing, lebih banyak maklumat akan dapat disampaikan dan ia dapat digunakan oleh para penonton. Selain daripada itu, ia akan membuatkan video tersebut mudah dikongsi dan disebarkan. Selain daripada itu, video yang berinformatif bukanlah video yang merupakan iklan langsung ataupun kita panggil MLM. Kita tidak promote apa-apa produk ataupun perniagaan ataupun sebarang unsur-unsur yang tidak sihat dalam video informatif pusat sumber. Selain daripada itu, video informatif pusat sumber ni adalah video yang seronok ditonton dan tidak dapat dilupakan. Dalam kajian yang dikeluarkan oleh MyViewBot, apakah ciri-ciri yang dilihat oleh penonton apabila melihat video? Yang pertama adalah suggestive video, maksudnya video yang lebih banyak video itu dicadangkan, lebih banyaklah orang menontonnya. Video yang mudah diurus, disimpan, diedit dan juga mudah untuk dikongsi. Okey, terdapat 10 kualiti dalam menghasilkan video, terutama sekali video berinformatif yang berkonsepkan penerangan. Yang pertama, tentulah mempunyai skrip yang baik, di mana video yang baik telah kita susun jalan ceritanya, skripnya supaya mudah difahami oleh kita sebagai pembuat video dan juga penonton sebagai pendengar. Selain daripada itu, dia mestilah mempunyai poin-poin yang jelas di mana fakta-fakta yang penting diletak dan bukannya kita meletakkan poin-poin yang meleret. Selain daripada itu, kita kena kenal pasti sasaran penonton kita. Okey, untuk pusat sumber sekolah sebenarnya penonton kita terdiri daripada pelbagai pihak lah, iaitu pertama sekali tentulah murid kita, murid sekolah kita. Yang kedua, guru-guru dan warga sekolah. Yang ketiga, ibu bapa. Dan yang keempat adalah komuniti setempat. Jadi apabila kita menghasilkan video, kita perlu kenal pasti video itu apa sasaran yang kita hendak kita hendak target pada kita punya video. Yang keempat, berkomunikasi mengenai nilai jenama anda. Dalam konteks video informatif ni, maksudnya kita berkomunikasi jenama pusat sumber kita. Mungkin video yang kita hasilkan, video informatif yang kita hasilkan mestilah mempunyai jenama. Contohnya, macam video pusat sumber sekolah saya
saya namakan dia sebagai TV PSS Warmer. Yang kelima adalah berfikir secara visual, di mana apabila kita hendak menghasilkan video yang informatif, kita hendaklah berfikir, kita hendaklah menggambarkan macam mana video itu hendak disampaikan. Ada kita hendak menghasilkan video yang penuh dengan ayat saja, ataupun ada gambar, ada jalan ceritanya, apa yang perlu disampaikan, isi-isi penting dan sebagainya lah. Yang keenam, mudah dan senang. Mudah dan senang ni konsepnya sangat luas. Mungkin kita hendak menghasilkan video berkaitan dengan perkhidmatan di pusat sumber kita. Tapi kalau video itu terlampau panjang ataupun hanya berfokuskan kepada ayat, jadi mungkin video itu tidak sampai pengisiannya kepada para penonton kita. Yang ketujuh, gunakan muzik yang sesuai. Yang ini sangat penting kerana apa-apa video yang dihasilkan yang mempunyai latar belakang muzik haruslah kena dengan tema video yang kita hendak hasilkan. Contohnya, kita hendak hasilkan video berkaitan dengan aktiviti murid di pusat sumber, tapi kita gunakan muzik yang mungkin slow ataupun sedih. Jadi mood penonton untuk tengok video itu pun rasa macam tidak berapa kena lah. Mungkin bila penonton tengok video tu, dia orang pun rasa macam tak rasa nak tengok sampai habis sebab video sedih yang kita gunakan. Nanti kita akan tengok contoh-contoh selepas ini. Yang ke-8 adalah gunakan aplikasi suara ataupun jenis font yang sesuai. Kenapa kat sini ada mention aplikasi suara? Okey, dalam video yang kita hasilkan, tidak semestinya kita menggunakan video yang original ataupun video yang lahir daripada suara kita. Mungkin kita akan gunakan beberapa aplikasi suara sebab kita mungkin rekod awal. Ada setengah pembuat video, dia akan rakam dahulu video, dia masukkan suara kemudian. Dan mungkin dia nak buat macam satu video berkaitan ada unsur kartun dan unsur hidupan. Jadi mungkin ada suara kartun dan suara hidupan. Jadi gunakan aplikasi suara yang sesuai dan juga jenis font yang sesuai. Jenis font yang sesuai ni supaya video yang mempunyai teks akan mudah dibaca dan dilihat oleh pengguna. Seterusnya adalah video yang berpandu dan tersusun. Video yang berpandu dan tersusun ni mungkin lebih jelas kalau kita rujuk kepada video yang mempunyai siri. Contohnya mungkin kita nak buat video berkaitan dengan fiksyen bahasa Melayu, ulasan buku kan. Jadi mungkin pertama kita buat buku pasal cerita haiwan, tiba-tiba lepas tu kita buat ulasan buku pasal cerita tumbuhan. Sedangkan buku haiwan tu kita tak habis lagi sirinya. Jadi lebih elok kalau kita buat satu video yang berinformatif tu kita berpandu dan juga lebih tersusun. Selain pada itu, contoh video yang dihasilkan, contohnya kalau kita nak buat video berkaitan dengan aktiviti, kita dah susun aktiviti tu daripada awal, iaitu pengenalan, pertengahan dan juga penutup, supaya apabila penonton tengok video tu, dia faham apa yang kita hendak sampaikan. Dan akhir sekali adalah video yang mencetuskan perkongsian. Okey, ini sangat penting bagi pusat sumber sekolah kerana kita merupakan ejen yang penting kepada sekolah kita. Jadi video yang mencetuskan perkongsian secara tidak langsung akan menyebabkan kita menyebarkan ilmu yang dikongsi daripada sekolah kita. Sebenarnya video pusat sumber sekolah tidaklah tertakluk kepada pusat sumber sekolah saja, kerana pusat sumber sekolah adalah nadi utama sekolah. Ia meliputi semua perkara di sekolah termasuk kurikulum, pokok, hal ehwal murid dan sebagainya. Contohnya kita hasilkan video berkaitan dengan hari sukan sekolah. Kalau video kita itu berinformatif dan menarik perhatian ramai, ia akan mencetuskan rasa untuk berkongsi oleh para penonton. Jadi benda itu akan tersebar dan seterusnya maklumat dapat disampaikan kepada semua orang. Okey, dalam kita menghasilkan video yang berinformatif, apa yang kita perlu titik beratkan dan kita tidak boleh lupa adalah berhati-hati dengan hak cipta, terutamanya muzik. Jadi dekat paparan tuan-puan sekalian, saya ada paparkan gambar portal yang kita boleh download ataupun muat turun pelbagai jenis muzik latar belakang yang tak ada suara, muzik latar belakang secara percuma dan tiada isu hak cipta, iaitu daripada portal banksound.com. Okey, banksound.com.
Okay, so jadi tuan-puan boleh download lah. Cari bensound.com di laman portal, kemudian pilih kategori-kategori muzik yang ada yang tuan-puan minat. Seluruhnya boleh download, tak perlu daftar, hanya download sahaja. Okay, keseimbangan video. Okay, kenapa kita perlu menghasilkan video informatif yang seimbang? Sebabnya, supaya video itu terang, menarik dan memikat bukan sahaja kepada kita tapi juga kepada penonton. Ada satu pepatah yang sesuai digunakan untuk menghasilkan video yang berinformatif, iaitu explain, don't lecture, engage, don't bore, entertain, don't demand. Maksudnya, kita lebih kepada menerangkan, bukan berceramah, dan kita lebih kepada untuk menarik kita punya audience, bukan untuk bagi mereka rasa bosan, dan juga untuk memikat hati para penonton, bukan untuk membuat permintaan. Maksudnya kita pula demand daripada penonton. Sebenarnya kita kena memikat hati para penonton terhadap video Pusat Sumber Sekolah. Dalam menghasilkan video berinformatif sebenarnya terdapat pelbagai jenis video-video yang kita boleh hasilkan untuk Pusat Sumber Sekolah. Antara yang saya kongsikan di sini ada 7, iaitu yang pertama, promosi. Promosi ni kita boleh lakukan banyak video berkaitan dengan promosi. Pertama, kita boleh promosi tentang, of course lah, tentang Pusat Sumber Sekolah kita. Yang kedua, tentang sekolah kita. Sekolah, bila promosi tentang sekolah ni bukan sahaja secara umum, tapi kita boleh pergi lebih mendalam lagi. Kita boleh kongsikan tentang promosi mungkin aktiviti-aktiviti panitia, aktiviti-aktiviti hal ehwal murid. Mungkin kita boleh promosikan apa pembangunan yang berlaku di sekolah kita. Kita mungkin boleh promosikan juga buku-buku baru di pusat sumber kita. Semuanya bergantung kepada daya kreatif kita sebagai pembuat video. Cuma kat sini saya tekankan salah satu video yang boleh kita hasilkan adalah video promosi. Kita ada tengok kan iklan-iklan di luar sana di mana syarikat banyak masukkan video-video promosi berkaitan dengan produk kita. Jadi bayangkan kita ni sebagai pembuat produk, iaitu kita ni sebagai pengurus pusat sumber, kita ingin mempromosikan kita punya pusat sumber sekolah. Yang kedua adalah video penerangan. Video penerangan ni kita kena sedikit berhati-hati, sebabnya kalau kita buat video penerangan ni, kita kena faham bahawa video penerangan ni kita perlu jadikan dia satu video yang mudah difahami oleh kita punya pengguna ataupun sasaran kita, sama ada murid, guru, ibu bapa ataupun komuniti. Jadi video penerangan mungkin kita boleh buat video penerangan berkaitan dengan aktiviti pusat sumber ataupun perkhidmatan di pusat sumber, video penerangan berkaitan sejarah sekolah ataupun panduan untuk menggunakan perkhidmatan di bilik-bilik khas dan sebagainya lah. Yang ketiga adalah video berkaitan dengan latihan. Biasanya video berkaitan dengan latihan ni lebih merujuk kepada apa latihan yang kita ingin berikan kepada para pengguna. Misalnya latihan berkaitan yang terbaru kini tentulah berkaitan dengan IQ Nilam, di mana kita menghasilkan video supaya murid kita faham dan tahu bagaimana untuk akses IQ Nilam. Yang video seperti itu dikira sebagai video latihan. Kita juga boleh menghasilkan video latihan dari segi penggunaan fasiliti ataupun penggunaan aset yang ada di sekolah kita. Contohnya bagaimana menggunakan printer ataupun bagaimana menggunakan perisian seperti PowerPoint dan sebagainya yang mengangkumi konsep latihan. Maksudnya kita melatih para pengguna dengan menggunakan video. Yang seterusnya adalah berita. Berita adalah satu jenis video di mana kita menyampaikan informasi terkini daripada masa ke semasa. Ada setengah sekolah mewujudkan skuad berita ataupun skuad buletin, di mana dalam era teknologi kini kita gunakan video sebagai salah satu platform untuk menyampaikan berita yang berlaku di sekolah kita ataupun di sekitar komuniti kita. Sekarang ni seperti yang kita tahu, TV PSS telah diwawarkan di seluruh Malaysia. Jadi TV PSS merupakan salah satu platform
untuk kita hasilkan video dalam bentuk berita. Okey, seterusnya adalah video dalam bentuk aktiviti. Okey, video dalam bentuk aktiviti ini boleh kita lakukan secara langsung ataupun secara tidak langsung. Secara langsung tu maksud saya di sini adalah mungkin kita menyediakan satu video di mana kita mahu penonton kita membuat aktiviti tersebut berdasarkan step by step, berdasarkan peringkat demi peringkat. Dia berbeza sedikit dengan video latihan tadi, di mana video latihan tadi penonton kita boleh tengok dan lakukan latihan mengikut video yang dia tengok tu. Tapi video aktiviti yang berperingkat ni maksudnya kita mungkin ingin meminta murid-murid kita membuat sesuatu aktiviti, contohnya membuat buku scrap. Jadi kita rakam satu video aktiviti di mana kita menunjukkan peringkat demi peringkat bagaimana menghasilkan buku scrap. Seterusnya video aktiviti di sekolah kita, contohnya hari kantin, hari sukan, minggu ko-akademik dan sebagainya lah. Dan juga kita boleh masukkan juga aktiviti bersama komuniti. Okey, seterusnya adalah kategori siaran langsung. Okay, siaran langsung ni maksudnya kita hasilkan video secara live bersama para penonton kita. Okay, secara langsung ni apabila kita menghasilkan video secara langsung, kebiasaannya kita gunakan aplikasi StreamYard dan juga YouTube. Tapi ada juga yang menggunakan OBS dan sebagainya. Okay, apabila kita menggunakan aplikasi StreamYard dan YouTube misalnya lah, ni sebagai contoh, sebenarnya selepas siaran langsung tu dihasilkan, okey, ia akan terrekod dan tersimpan di YouTube secara tidak langsung. Ia menyumbang kepada penghasilan video informatif untuk pusat sumber sekolah kita. Contohnya mungkin pusat sumber tuan-puan menghasilkan webinar berkaitan alam sekitar misalnya. Okey, jadi tuan-puan buat siaran secara langsung dan dia telah secara automatik menjadi video dalam bentuk siaran langsung. Okey, seterusnya adalah video testimoni ataupun unboxing. Okay, biasanya video testimoni atau unboxing ni maksudnya kita hendak memperkenalkan sesuatu yang barulah. Dalam konteks video kali ini mungkin kita ingin memperkenalkan sesuatu yang baru yang berlaku di pusat sumber sekolah kita. Misalnya mungkin pusat sumber sekolah kita baru menerima sumbangan apa-apa peralatan, contohnya sumbangan 3D printer misalnya. Jadi mungkin kita nak rakamkan detik-detik indah itu, kita buat video testimoni di mana kita minta murid-murid ataupun pengawas pusat sumber sekolah kita menggunakan 3D printer tu sambil kita mengikut dan minta mereka memberikan testimoni. Begitu juga unboxing. Mungkin pusat sumber ada menerima pencapaian ataupun hadiah ataupun sumbangan buku kan daripada syarikat mana-mana syarikat di luar sana. Jadi kita boleh jadikan dia sebagai video unboxing di mana kita buka kotak tu, kita explore dan kita terangkanlah apa yang ada dalam kotak tersebut. Itu sebagai contoh lah. Okey, untuk tempoh masa terbaik bagi menghasilkan video informatif, sebenarnya tak ada satu spesifik masa yang tertentu untuk kita menghasilkan video, di mana ia bergantung kepada kita sendiri masa tersebut. Tapi sebenarnya yang paling penting yang kita kena ingat adalah 10 saat yang pertama. Okey, 10 saat yang pertama ni amat menarik minat para penonton. Kalau 10 saat pertama penonton tengok macam dah bosan je, mereka biasanya tidak akan meneruskan lah untuk melihat video tersebut. Jadi apa-apa video yang kita hasilkan, kita kena ingat 10 saat yang pertama adalah penting. Tak kisahlah mungkin dari segi pengenalan ataupun kita ada buat montaj ataupun kita ada buat video intro. Pastikan 10 saat pertama tersebut adalah menarik hati para penonton. Paling penting juga sebenarnya 10 saat yang pertama adalah peluang tuan dan puan untuk menjenamakan pusat sumber sekolah anda. Misalnya meletakkan logo seperti yang dalam paparan itu adalah logo pusat sumber sekolah saya, ataupun meletakkan video intro. Maksudnya setiap kali tuan-puan menghasilkan video yang berinformatif, tuan-puan memang akan letak logo ni di hadapan ataupun letak video intro
untuk 10 saat yang pertama. Tapi pastikan ia menariklah dengan bunyi yang catchy-nya dan juga gambar yang jelas dan sebagainya. Okey. Seterusnya, platform untuk menghasilkan video yang berinformatif. Terdapat banyak platform yang kita boleh gunakan sebenarnya di atas talian untuk menghasilkan video yang berinformatif. Antara yang paling popular tentulah YouTube. Selain daripada itu, kita boleh menggunakan Vimeo, TikTok, Facebook dan sebagainya. Kebanyakan kita akan memilih YouTube kerana sebenarnya YouTube juga kalau kita berjaya menghasilkan bilangan subscriber dan tontonan yang tinggi, insya-Allah ia juga akan menjadi punca pendapatan kepada pusat sumber sekolah kita. Sebab tu penting untuk kita menghasilkan video yang berinformatif. Tak silap saya, kalau ia mencapai 4,000 subscriber dan tontonan view yang tinggi, insya-Allah tuan-puan akan menerimalah tawaran daripada pihak YouTube untuk menerima sedikit income. Sebenarnya bila dah makin lama, insya-Allah income tersebut akan bertambah dan macam saya cakap tadi, ia akan menjadi punca pendapatan sampingan lah kepada pusat sumber sekolah kita. Selain daripada itu, untuk trend-trend anak muda sekarang, mereka gemar untuk bermain TikTok. Sebenarnya TikTok juga kita boleh gunakan dia sebagai platform untuk kita hasilkan video informatif, di mana nanti saya akan tunjukkan contoh-contoh video pusat sumber yang boleh dihasilkan di TikTok selepas ini. Facebook adalah satu media sosial yang meliputi semua golongan lah, tak kisahlah tua, muda, kanak-kanak, remaja dan sebagainya, dan masih diguna pakai sehingga kini. Biasanya tuan-puan tentulah menghasilkan Facebook rasmi pusat sumber ataupun sekolah tuan-puan. Jadi inilah peluang tuan-puan untuk memuat naik video informasi atau video informatif yang dihasilkan oleh pusat sumber sekolah tuan-puan. Seterusnya adalah masa terbaik untuk tuan-puan muat naik video informatif yang telah tuan-puan hasilkan untuk pusat sumber sekolah, di mana di hadapan tuan-puan di paparan skrin tu ada dipaparkan masa terbaik yang digunakan untuk Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube. Untuk Facebook, waktu yang terbaik adalah pukul 1 hingga 4 petang, iaitu sewaktu bekerja. Hari terbaik untuk tuan-puan muat naik video informatif pusat sumber sekolah tuan-puan adalah pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan hujung minggu. Mengikut kajian, hari Selasa merupakan hari yang terburuk untuk tuan-puan upload video berkaitan dengan pusat sumber lah, maksudnya video apa-apa video sebenarnya, kerana hari Selasa kurang responden. Seterusnya adalah Instagram. Waktu terbaik adalah pukul 11 pagi hingga 1 petang dan juga pukul 7 malam hingga 9 malam. Hari terburuk untuk Instagram adalah hujung minggu dan hari terbaik untuk muat naik adalah hari Isnin, Rabu dan Khamis. Dia ada beza Facebook dan juga Instagram. Seterusnya, kajian juga mendapati untuk Twitter pula, waktu sesuai untuk muat naik adalah pada pukul 12 tengah hari sehingga 1 petang. Dan hari terburuk adalah pada hari Sabtu dan juga hujung minggu, dan hari terbaik untuk tuan-puan muat naik adalah pada hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan Jumaat. Twitter ni menjadi trending utama sekarang, mendahului Facebook dan juga Instagram. Seterusnya adalah YouTube. YouTube, waktu terbaik untuk tuan-puan posting atau muat naik adalah pada jam 9 pagi hingga 11 pagi dan juga pada 12 tengah hari sehingga 4 petang. Mengikut kajian, hari terbaik untuk tuan-puan muat naik adalah hari Khamis dan Jumaat, manakala hari terburuk untuk tuan-puan muat naik adalah pada Sabtu dan juga hujung minggu. Untuk peralatan bagi menghasilkan video pusat sumber yang berinformatif, sebenarnya tiada spesifik alatan yang terbaik.
ia bergantung sendiri kepada tuan-puan untuk menggunakan apa-apa sahaja peralatan yang ada. Jangan membebankan kos kewangan kepada diri tuan-puan sendiri. Gunakan apa sahaja yang terbaik. Misalnya kalau tuan-puan ada handphone sekalipun, handphone boleh juga digunakan untuk menghasilkan video yang terbaik asalkan tuan-puan tahu teknik dan juga aplikasi yang sesuai untuk menghasilkan video informatif pusat sumber. Okey, seterusnya adalah green screen ataupun layar hijau. Okey, sekarang ni memang jadi trend lah untuk mana-mana sekolah dan juga pusat sumber untuk menghasilkan studio sendiri di sekolah masing-masing. Okey, ada 3 cara untuk tuan-puan mendapatkan green screen ataupun menghasilkan layar hijau, iaitu yang pertama adalah melalui pembelian lah. Maknanya tuan-puan boleh membeli secara direct melalui Lazada ataupun Shopee. Tuan-puan boleh beli yang portable ataupun beli yang fix sekali dengan dia punya batang dan sebagainya. Anggaran harga daripada RM30 hinggalah mencecah ratusan ringgit lah, bergantung kepada saiz, jenis kain, jenama dan sebagainya. Seterusnya, tuan-puan juga sebenarnya boleh menghasilkan layar hijau dengan membeli di kedai-kedai kain seperti kedai Nagoya, Jeka dan sebagainya lah. Macam dalam gambar di barisan tengah itu adalah studio di pusat sumber sekolah saya, di sekolah saya, di mana kami membeli kain di kedai Nagoya harga RM5 semeter dan kami menggunakan kain jersey. Sebenarnya terpulanglah pada tuan-puan sekiranya ingin membeli di Lazada, Shopee ataupun membeli sendiri di kedai kain, tapi kualiti kain tu berbeza lah. Okey. Cara yang ketiga adalah dengan menggunakan cat hijau. Yang ketiga ini juga adalah cara yang paling popular lah di kalangan para guru, di mana kebanyakan sekolah menggunakan cat hijau. Dia orang cat habis dinding ataupun bilik ataupun ruang sesuatu lokasi itu dijadikan studio layar hijau. Seterusnya, perisian dan aplikasi yang digunakan untuk membuat video yang berinformatif. Okey, aplikasi yang kita boleh gunakan sebenarnya ada 2 kategori, iaitu kategori online dan juga kategori offline. Kenapa saya namakan kategori online dan juga kategori offline? Kerana tuan-puan sebenarnya boleh menghasilkan video secara online, maksudnya menggunakan aplikasi percuma yang ada di laman media, contohnya seperti Powtoon, Animaker dan sebagainya, ataupun menggunakan aplikasi offline seperti PowerPoint, OBS, Camtasia dan sebagainya lah. Ada aplikasi yang boleh secara online dan juga secara offline. Ada aplikasi yang kita kena pilih salah satu, sama ada kita nak guna secara online dan juga offline. Tuan-puan sebenarnya boleh menghasilkan video informatif sama ada menggunakan komputer peribadi ataupun komputer desktop, ataupun sebenarnya hanya dengan menggunakan handphone. Berikut adalah contoh-contoh perisian ataupun aplikasi yang tuan-puan boleh download ataupun dapatkan untuk menghasilkan video informatif, iaitu aplikasi PowerPoint, Canva, KineMaster, Powtoon, Camtasia, Filmora, OBS Studio, StreamYard dan sebagainya lah. Okey, macam PowerPoint, biasanya PowerPoint ni kita hasilkan video secara offline. Canva pula kita hasilkan video secara online. Untuk KineMaster, simbol K tersebut biasanya popular di kalangan para pengguna telefon pintar lah, kerana KineMaster ni kita boleh sekalikan untuk membuat teknik layar hijau. Kemudian aplikasi Powtoon. Aplikasi Powtoon ni kita boleh hasilkan video secara online untuk konsep-konsep yang menggunakan kartun dan sebagainya lah. Kemudian Camtasia sama juga fungsinya dengan Filmora dan OBS Studio. StreamYard, eCam ataupun BeLive adalah antara aplikasi-aplikasi yang kita gunakan apabila kita ingin menghasilkan video informatif pusat sumber secara siaran langsung. Sebenarnya OBS pun boleh kita gunakan untuk menghasilkan video secara siaran langsung, dan banyak lagi lah. Sebab itu sebenarnya tiada
aplikasi yang terbaik sebenarnya, tapi bagaimana aplikasi tersebut dapat membantu kita dalam menghasilkan video pusat sumber yang berinformatif. Tuan-puan tidaklah perlu mengetahui ataupun mempunyai kemahiran ke semua aplikasi yang dikongsikan ini. Tuan-puan hanya boleh memilih salah satu pun sudah cukup memadai, di mana pilih salah satu yang tuan-puan selesa dan tingkatkan kemahiran dalam aplikasi tersebut untuk kita menghasilkan video pusat sumber sekolah. Okey, kenapa pentingnya kita menghasilkan video yang berinformatif? Okey, untuk zaman teknologi sekarang, video informatif sangat-sangat penting dan sangat-sangat diperlukan kerana secara tidak langsung sebenarnya ia berkaitan dengan program TV PSS yang bakal dilaksanakan di seluruh negara nanti. Okey, kenapa? Apabila TV PSS dihasilkan nanti di setiap pusat sumber sekolah, kita akan menghasilkan pelbagai jenis video seperti yang saya telah terangkan sebelum ini, iaitu video dari segi video aktiviti, video penerangan, video promosi dan sebagainya lah. Ada 7 yang telah saya terangkan di awal tadi. Sebab tu kenapa kita kena tahu jenis-jenis video ni supaya kita dapat menentukan hala tuju video yang kita hasilkan di samping menentukan hala tuju TV PSS pusat sumber sekolah kita nanti. Berikut adalah contoh video-video yang dihasilkan oleh TV PSS sekolah saya, iaitu TV PSS Warmer. Okey, untuk tahun ini saya telah membranding ataupun membuat orang kata promosi video-video TV pusat sumber mengikut kategori-kategori yang telah dibentuk, iaitu setakat ini ada 4 kategori yang telah dibentuk, iaitu pertama murid at warmer, kedua khusus at warmer, ketiga webinar at warmer dan keempat PSS at warmer. Okey, keempat-empat kategori ni bolehlah kita namakan macam menjenamakan TV PSS sekolah kita. Jadi saya tunjukkan contoh saluran YouTube TV PSS sekolah saya. Okey, di paparan tuan-puan sekarang adalah gambaran YouTube TV PSS sekolah saya, di mana terdapat pelbagai video dalam pelbagai jenis kategori, misalnya video dari segi khusus yang ada di sekolah saya, webinar, aktiviti di sekolah saya dan sebagainya. Apabila tuan-puan pergi ke bahagian playlist, dekat sini kalau tuan-puan perasan ada dah kategori yang telah saya sebutkan tadi, iaitu khusus at warmer. Bila saya tekan khusus at warmer, okey, dia akan belah kanan tu akan ada senarai khusus-khusus yang ada di sekolah saya, di mana kami mempromosikan khusus-khusus sekolah saya, iaitu sekolah aliran vokasional bagi murid berkeperluan khas, dalam bentuk video. Yang ni kita panggilkan sebagai video promosi. Jadi bila ibu bapa ataupun komuniti kan nak tengok apa yang ada di sekolah saya, apa kursus yang ditawarkan di sekolah saya, mereka boleh melayari TV PSS Warmer dan melihat kursus-kursus yang ada melalui playlist khusus at Warmer. Ataupun bila orang tarik khusus at Warmer dekat YouTube tu, akan keluarlah bilangan video-video ini. Okey, seterusnya adalah murid at Warmer. Buat masa ni kami namakan murid at Warmer, di mana murid at Warmer ni berfokuskan pada video-video aktiviti yang berkaitan dengan murid-murid di sekolah saya. Sama ada video untuk murid masuk pertandingan ataupun untuk hanya sebagai perkongsian aktiviti di sekolah saya. So belah kanan ni adalah senarainya. Okay. Contoh ketiga adalah webinar at Warmer. Okay, webinar at Warmer ni adalah koleksi video-video yang telah dihasilkan oleh sekolah saya melalui video siaran langsung. Video siaran langsung merupakan salah satu jenis video yang telah saya maklumkan tadi. Maksudnya sekolah saya telah menghasilkan video-video dalam bentuk siaran langsung dengan pelbagai pihak. Okay, jadi bila kita tengok video ni, okay, dekat video ni
Okey. Kita dapat tengok kan, bila kita dah susun kita punya video di channel YouTube TV PSS sekolah kita, ia akan menjadi mudah lah untuk kita akses. Contoh kalau saya type webinar @Womer, dia akan keluar senarai webinar-webinar yang telah dihasilkan oleh sekolah saya lah. Okey, setakat ni alhamdulillah dah 3 webinar telah dihasilkan. Okey, selepas itu sebenarnya secara tidak langsung kita telah mempromosi kita punya pusat sumber sekolah menjadi salah satu hub yang penting di sekolah. Okey, seterusnya macam yang saya maklumkan tadi, jenama memang sangat penting untuk kita menghasilkan video yang informatif. Baru-baru ini alhamdulillah rezeki untuk sekolah saya di mana pihak Didik TV telah membuat liputan berita berkaitan dengan webinar yang telah dihasilkan oleh sekolah saya. Jadi mari kita lihat video. Buletin Didik 18 Mac bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Pelbagai aktiviti dalam talian yang melibatkan pelajar berkeperluan khas dijalankan Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Merbuk bagi menggalakkan penyertaan dan menonjolkan bakat mereka. Webinar rumah dengan tajuk keperluan kita semula dalam seperti yang kita dengar daripada pengacara berita tadi, pengacara tersebut menyebut perkataan webinar warmer. Sebab tu saya kata pentingnya kita menghasilkan jenama dalam menghasilkan video pusat sumber sekolah kita. Dan saya telah bulatkanlah contoh ni dekat paparan tuan-puan bulatan kuning tersebut, di mana pihak Didik TV telah mengumumkan tentang webinar warmer. Itu satu jenama yang telah dihasilkan oleh pusat sumber sekolah saya melalui video. Okey, yang ini adalah contoh penjenamaan melalui video intro. Macam yang saya telah maklumkan sebelum ini, 10 saat yang pertama adalah penting, sama ada kita gunakan logo ataupun kita gunakan video intro. Jadi untuk video informatif pusat sumber sekolah saya, memang kami gunakan video intro ni lah apabila menghasilkan sesuatu video. Tak kisahlah sama ada video webinar ataupun video-video yang dihasilkan bukan secara live lah. Jadi saya play sebentar video intro sekolah saya untuk makluman tuan-puan. Okey, di hadapan adalah logo sekolah saya. Seterusnya adalah logo pusat sumber sekolah saya. Video ini hanya berdurasi selama 9 saat. Macam yang saya cakap tadi, 10 saat yang pertama adalah penting untuk kita memikat hati para penonton. Jadi ini adalah video intro yang digunakan oleh pusat sumber sekolah saya sebagai 10 saat yang pertama. Okey, sekarang ni saya ingin berbincang dengan tuan-puan beberapa contoh video promosi yang dihasilkan oleh berbagai pihak di luar sana. Okey, contoh yang pertama, mari kita lihat contoh video promosi yang pertama. Seterusnya kita lihat pula contoh video promosi library yang kedua. Oh my dear, I need to return this book. The book due is today. No, you can't put it in the book jars. It's highly acceptable. But I don't want to walk up to A4. Just put it inside. No one knows. Don't be silly. It's already
Hey, today is Friday. If you borrow CD today, you can return it on Monday. Oh, that's great. I can watch the movie in the weekend. Of course we know. Everyone knows. Okey. Kedua-dua video ini merupakan video promosi perpustakaan masing-masing lah. Video yang pertama menggunakan konsep animasi ataupun lebih mudah kita sebut dia sebagai kartun lah. Dan video kedua menggunakan konsep pelakon di mana mereka menggunakan murid-murid untuk mempromosi perkhidmatan yang ada di perpustakaan mereka. Okey, sekarang ni saya ingin berbincang dengan tuan-puan. Apabila tuan-puan melihat kedua-dua video ini, tuan-puan akan rasa video mana yang lebih baik apabila kita hendak mempromosi pusat sumber sekolah kita? Baiklah. Yang pertama, video animasi menggunakan teks, gambar dan juga bunyi tetapi tiada suara. Okey, saya ulang balik video ni. Ada perkataan, gambar tetapi tiada suara, maksudnya tiada penerangan. Orang yang membuat video ini menggunakan konsep video secara gambaran sahajalah dengan menggunakan animasi. Okey, berbanding dengan video kedua, ada suara menunjukkan suasana yang sebenar di dalam pusat sumber mereka. Sweet, I want to have a look. Sure, here they are. Wow. Oh, that's what I want. Lakonan semula oleh murid sekolah mereka. Ada juga perkataan. Hello, I'm Sophia So from 2A. Dan juga testimoni daripada murid itu sendiri. I'm going to share with you my experience of the school library. I love reading and I go to the Kalau ikutkan, video yang lebih baik adalah video yang kedua. Kerana video kedua menceritakan situasi di pusat sumber sekolah mereka secara nyata, secara maya, dan penonton akan lebih tertarik sebenarnya untuk explore pusat sumber tersebut berbanding dengan video yang pertama. Bukanlah bermaksud kita tidak boleh menghasilkan video dalam bentuk animasi, tapi macam saya bagi tahu sebelum ini, kita kena tentukan kesesuaian video tu berdasarkan kita punya sasaran, apa yang ingin kita sampaikan dan sebagainya. Mungkin kita boleh gunakan video animasi bukan pada aktiviti promosi pusat sumber, tetapi mungkin kepada video penerangan berkaitan peraturan ataupun video berkaitan jenis-jenis buku dan sebagainya lah. Itu maksud saya lah. Maksudnya kita kena tentukan kesesuaian. Tiada video yang terbaik, tetapi bagaimana video kita hasilkan untuk sampaikan informasi kepada para pengguna. Seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Kita lihat video yang pertama. Ini adalah contoh video penerangan berkaitan dengan perpustakaan. Kita tengok contoh yang pertama. Okey, mula-mula sunyi. 10 saat pertama tiada suara. Senyap saja. Hanya perkataan. Baru keluar perkataan. Lepas tu baru keluar suara. Services that the library offers. At the Centertech campus, located in the Student Center building, we have our physical library collection. Here we have books, DVDs, as well as reserved textbooks for most of our classes. In addition to these, we are also a member of the Colorado Library Consortium, which connects us to more than 100 libraries, which have over 1 million items through our Aspen Cat user group. We also have a partnership with the Aurora Public Library that allows us to borrow books from them, which we can have delivered downstairs to the locker. Through Aurora Public Library, we also have access to Prospector, which allows us to borrow things from all over the state. Here in the library, we also have study rooms with work and relaxation areas, including tables, whiteboards, beanbag chairs, a art wall, and a kids zone if you have. Okay, itu video yang pertama. Kita lihat pula video yang kedua.
place that supports and strengthens teaching, learning, and emerging research. If you are a Texas Southwest College student, faculty, or staff, you have access to the resources at the UT Archie Library. The library's goal is to provide an excellent user experience by focusing on staff, technology. Okey. Saya ingin bincangkan dengan tuan-puan mengenai kedua-dua video ini. Okey, kedua-duanya adalah video penerangan tentang perkhidmatan yang ada di perpustakaan mereka. Video yang pertama, 10 saat yang pertama tiada bunyi. Kalau penonton adalah jenis yang tidak suka menunggu, 10 saat pertama tiada bunyi, mereka mungkin akan stop daripada terus tengok video tersebut. Sedangkan video tersebut bila kita tengok seterusnya adalah video yang baik, di mana dia memaparkan perkhidmatan, dia fokus pada perkhidmatan pada bilik-bilik yang ada, pada servis dalam atas talian dan sebagainya. Video yang kedua, 10 saat yang pertama ada menarik. Dia macam ada bunyi yang catchy. Saya ulang balik. The library is a place that supports and strengthens teaching, learning. Tapi video kedua lebih kepada orang itu menerangkan. Kalau ikutkan video yang pertama tu lebih detail dia punya penerangan dan lebih jelas apa yang didemokan. Tetapi 10 saat yang pertama tidak berjaya menarik perhatian penonton. Sedangkan video yang kedua berjaya menarik perhatian penonton, tetapi ia lebih fokus kepada percakapan. If you are a Texas Southwest Kalau College kita ke student, depan, Wait, how do I even get to the library? dia lebih kepada lakonan penyampaian tersebut. Maksudnya kalau kita nak tahu apa yang perkhidmatan yang ada di pustakaan tersebut, kita kena dengar apa yang mereka kata. Berbanding yang pertama tadi, kita lebih fokus pada apa yang kita lihat. Ini adalah sedikit contoh sebenarnya bagaimana tuan-puan boleh membuat video informatif bagi pusat sumber sekolah dalam bentuk penerangan. Okey, contoh yang seterusnya adalah TikTok. Okey, seperti yang dimaklumkan tadi, TikTok kini adalah trending untuk para remaja dan juga golongan muda lah. Jadi apa salahnya kita gunakan TikTok ni sebagai salah satu cara untuk kita menghasilkan video yang informatif bagi pusat sumber sekolah kita. Okey, saya tunjukkan contoh video TikTok yang pertama, di mana pembuat TikTok ini membuat video TikTok sebenarnya berkaitan dengan aktiviti membaca, di mana beliau promote buku-buku yang telah dibaca oleh beliau dan juga apa dia punya komentar ataupun pendapat tentang buku-buku tersebut dalam masa 1 minit sahaja menggunakan TikTok. Okey, video tadi dalam 1 minit dia tunjukkan buku-buku yang telah dibaca. Lepas tu dia gunakan muzik yang macam catchy sedikit, macam apa, untuk menimbulkan mood. Dan juga dia sertakan perkataan, iaitu komen berkaitan buku tersebut dalam ayat rating. Dia memberi rate kepada buku-buku tersebut. Jadi kita pun rasa seronoklah bila tengok video ini. Yang kedua adalah di mana pusakawan ingin mempromot buku-buku yang ada di pusat sumber sekolah dengan menggunakan TikTok, dengan menggunakan konsep warna. No, I could be red, or I could be yellow, I could be blue, or I could be purple, I could be green or pink or black or white, I could be every color you like. Okay, kalau perasan, dia cari lagu yang memang kena dengan video yang beliau hasilkan. Maknanya lagu berkaitan dengan color, dan dia rakamlah video menggunakan buku-buku berdasarkan color-color tersebut. Jadi walaupun 1 minit,
video ni menarik untuk kita lihat dan kita rasa tak puas, kita macam rasa nak tengok apa lagi. Ini yang dinamakan salah satu contoh video pusat sumber yang berinformatif, di mana kita memberi maklumat tentang produk atau berjenama yang kita hasilkan, iaitu pusat sumber sekolah. Okey, untuk hari ini sekian saja dahulu daripada saya. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam siri seterusnya. Sekiranya ada apa-apa kemuskilan, bolehlah berhubung di email saya, iaitu ancis@yahoo.com, seperti yang terdapat di paparan tuan-puan, dan juga di Facebook saya, Nur Rawaidah. Jumpa lagi anda dalam siri seterusnya. Sekian, terima kasih.